Dipersilakan Ustaz. Beliau juga akan menjadi khatib dan imam Jumaat pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Fadil pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, saf kepimpinan surau, tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita ambil sedikit masa, kurang lebih 30 minit untuk tazkirah dan juga peringatan. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dan seperti mana biasa, saya akan cuba memilih tajuk untuk tazkirah pada tengah hari ataupun petang ini yang berkesinambungan juga dengan tajuk khutbah yang kita akan baca nanti, iaitu tentang melakukan dosa. Hari ini khutbah tentang perbuatan dosa. Saya mengambil hadis yang ke-11 daripada 40 hadis penawar hati susunan Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi, atau namanya Syekh Fahmi Zamzam rahmatullah alaih. Baik, tentang perbuatan dosa. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang perempuan yang disiksa, yakni disiksa di hari kiamat nanti, kerana seekor kucing yang dikurungnya, yakni dipenjarakannya sampai kucing itu mati. Wanita itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Perempuan itu atau wanita itu tidak memberi makanan dan minuman ketika ia mengurung kucing itu. Juga ia tidak melepaskan kucing itu untuk bebas memakan makanan dari binatang-binatang kecil yang melata di bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini cerita anak kucing, tapi menjadi sebab dimasukkan ke dalam neraka. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
diletakkan tajuk dia, jangan dipermudah dosa yang kecil. Hadis yang kita baca ni diletakkan tajuk, jangan dipermudahkan dosa yang kecil. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita lihat kepada hadis ini bagaimana Ibnu Umar meriwayatkan daripada Rasulullah SAW tentang adanya seorang wanita yang disiksa di hari kiamat. Bila kita sebut disiksa di hari kiamat, maksudnya dalam neraka lah. Ya, dimasukkan ke dalam neraka untuk menerima siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut uzibat, walaupun tidak disebut finnar, maka kita maklumlah bila disiksa di hari kiamat nanti, maka ia merujuk kepada dimasukkan ke dalam neraka. Apa punca dia? Fi hirratin, dengan sebab seekor anak kucing. Hirrah ni anak kucing. Ada sahabat Nabi yang kita sebut sebagai Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah daripada perkataan hirrah. Ya, kalau kucing biasa tu kita panggil kitun. Kucing kitun kita panggil. Ya, tapi bila kita sebut hirratun ni maknanya merujuk kepada anak kucing. Dia sama juga macam juga bulan. Ya, walaupun namanya bulan, tapi kalau anak bulan dia panggil hilal. Begitu. Kalau bulan purnama dia panggil al-badru. Kan, bulan belaka, cuma dengan istilah yang berbeza. Adapun Abu Hurairah itu kenapa dipanggil Hurairah? Dia ada dalam istilah bahasa Arab, dia panggil istilah tasghir. Tasghir ini maksudnya nak menunjukkan sesuatu yang ada maksud tersendiri. Ya, contoh ni kita selingas sekali sebelum kita masuk sambung cerita ni. Contohnya ialah apabila dalam Al-Quran Nabi Ibrahim memanggil anaknya Ismail dengan Nabi kata ya bunayya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izu ya bunayya, dia panggil wahai anakku. Sedangkan anak dalam bahasa Arab ibnun, dan itu maksud anak ibnun. Kan, macam kita katalah saya Muhammad Nur bin Husin, ibnu Husin, ibnu. Jadi kalau anak saya maknanya ibni, ya ibni. Tapi kita tengok dalam Al-Quran dia panggil ya bunayya. Maka di situ kalau kita terjemah, kalau bahasa Melayunya ialah wahai anak kesayanganku. Dia ada elemen kesayanganku di situ. Kalau panggil ya ibni, dia jadi wahai anakku. Tapi bila sebut ya bunayya, dia jadi wahai anak kesayanganku. Dia panggil istilah bahasa Arab. Jadi hirrat itu asalnya anak kucing. Jadi oleh kerana anak kucing ni, saya tak ingat nama penuh Abu Hurairah tu, oleh kerana dia ni suka dengan anak kucing dan dia sayang sangat kepada anak kucing. Jadi satu masa tu waktu dia duduk main dengan anak kucing, tiba-tiba Nabi datang. Nabi datang, dia rasa malulah duduk main dengan anak kucing. Anak kucing tu dia masuk dalam poket. Anak kucing macam mana boleh masuk dalam poket? Poket jumpa harap kan? Boleh jadi poket dia besar, dia masuk dalam poket. Nabi tengok bergerak-gerak, apa benda tu bergerak-gerak. Oh, keluar anak kucing hirratin. Lalu Nabi pun sebut ya Aba Hurairah. Maknanya sesuatu dia panggil ada nilai al-hub di situ. Ada nilai sayang kasih dalam panggilan Nabi kepada Abu Hurairah. Jadi nak sebutnya Hurairah tu kita biasa dengar, hirrat ini mungkin kita jangan dengar. Walhal Hurairah tu daripada hirratilah. Sama juga Nabi bila panggil kepada Sayyidatina Aisyah.
Nabi panggil Humairah. Aisyah ni dia panggil, Nabi panggil Humairah. Asalnya Hamra, ya, maknanya merah. Panggilan manja Nabi kepada Aisyah. Aisyah cantik, muka lawa. Nabi panggil dengan ya Humairah, wahai si pipi yang kemerah-merahan, yang ku sayangi, bahasa begitulah. Kalau panggil ya Hamra tu sekadar sebut wahai orang yang pipi merah gitu. Tapi bila ada Humairah tu dia ada unsur yang disayangi, yang dikasihi. Itu dia panggil istilah bahasa Arab. Baik. Jadi hadis ini nak sebut tentang bagaimana di hari akhirat nanti disiksa seorang wanita. Maka kita mengaji hadis, kata sekalian, hadis ataupun kita meneliti ayat Quran, walaupun disebutkan di sini uzibatim ra'atun, ya, disiksa wanita kerana seekor anak kucing. Kalau lelaki macam mana? Jawab dia sama lah juga, dengan lelaki pun sama. Ya, cuma ada apa yang diungkapkan ini, kebiasaan orang yang minat dengan anak kucing ni biasanya orang perempuan. Biasanya, kalau saya silap Allah lah, tapi biasanya orang perempuan lah yang suka dengan anak kucing, membela anak kucing, jaga anak kucing dan seumpamanya. Tetapi Nabi SAW memberikan ingatan kepada kita, kena berhati-hati kerana di hari kiamat nanti ada berlaku orang yang disiksa di hari kiamat, puncanya ialah anak kucing. Puncanya anak kucing. Apa yang dia buat dengan anak kucing itu? Habasatha, dia kurung. Ya, dia kurung sehingga anak kucing itu mati. Bila dia kurung anak kucing, dia lahiyat amanha, dia tak bagi makan, walahiyat saqatha, dia tak bagi minum, kan? Tak bagi makan, tak bagi minum, bahkan dia seolah-olah menganiaya, dia menyiksa binatang itu. Tak diberikan ruang untuk dia bergerak, dikurung dia. Sebab apa? Sebab kalau tak dikurung, berak merata. Kadang-kadang ada dia kurung sebab apa? Sebab dia berak merata. Nak kurung tak apalah, cuma berilah makan, berilah minum. Ni dia kurung, tak beri makan, tak beri minum, sudahnya kucing tu mati. Maka apa dia punya akibatnya? Akibatnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan kita lihat dalam soal perbuatan yang boleh jadi tak rasa, mungkin kita tak rasa semacam bersalah. Kadang kita duduk makan di restoran contoh, kadang kucing ni dia pun marilah bergeser dekat kaki kita. Agak-agak apa tindakan kita buat? Kadang tindakan luar sedar kita, kucing itu kita jadikan macam bola. Kita tendang kucing itu, melambung dia. Kita tak, oh serap kucing ni, kita tendang dia, macam tendang bola. Malam tadi Ronaldo skor 4 biji. Ronaldo skor 4 biji. Dia main, dia punya penangan, dia main bola di negara Saudi, satu dunia tengok. Penangan buat macam Ronaldo tendang bola, wala tendang anak kucing. Kadang kita kata tu cara tendang. Kadang ada juga yang serabut anak kucing, dia ambil, dia pun campur anak kucing, baling macam baling bola, macam baling sampah. Ya, kadang kita tak sedar, kita tak sedar. Habis dia duk mengacau kita, betul lah, dia duk ganggu kita ke apa. Tetapi bukan begitu caranya untuk kita berbuat tindakan ataupun sesuatu. Sebab apa? Sebab kita kena sedar setiap tindakan kita ini ada dosa, ada pahala. Itu perkara besar yang kita kena faham.
Ya, kita sebagai hamba Allah ini yang berakal, kita disebut dalam kitab sebagai hayawanun natiq, kan, makna sebagai haiwan yang boleh berbicara, haiwan yang ada akal. Kita sebagai haiwan ini makna makhluk yang hidup yang ada akal. Maka oleh kerana kita ada akal, maka kita ada tanggungjawab. Dan tanggungjawab iaitu ada dosa, ada pahala. Berbeza dengan makhluk yang lain yang namanya binatang, kucing ke dia, ayam ke dia. Makhluk ini dia tidak ada tanggungjawab, dia tidak ada dosa pahala, tidak ada soal jawab di hari akhirat nanti. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, bila sebut tentang ahli neraka sebagai contoh, dia dua golongan yang menghuni neraka. Makhluk yang namanya manusia, satu lagi makhluk yang namanya jin. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lembu tak pernah pakai baju, tak masuk neraka dia. Apa lagi, kan, anjing ke, itik ayam ke, dia tak ada tanggungjawab. Maka bila kita sebagai manusia ni kita ada tanggungjawab, maka setiap perbuatan kita ini ada nilai dosa atau pahala. Ini yang Allah Ta'ala sebut, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekalipun perbuatan itu hanyalah sebesar zarah, Allah Ta'ala akan tengok dan ada pahalanya. Dan sesiapa yang melakukan perbuatan yang buruk, yang keji, yang tidak elok, yarah, Allah Ta'ala juga akan lihat. Allah lihat saja atau tidak? Allah akan lihat dan Allah akan berikan balasan. Kalaulah perkara yang Allah Ta'ala kata misqala zarratin, sekadar sebesar zarah, itu dilihat oleh Allah, ada nilai dosa, ada nilai pahala, maka takkanlah reaksi kita terhadap anak kucing tidak ada nilai di sisi Allah. Tentulah ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita lihat dari sudut nilaian, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dosa, ada pahala, termasuk percakapan kita. Allah sebut, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu patah yang keluar daripada mulut kita ini melainkan adanya raqib atid yang buat catatan. Buat catatan untuk apa? Untuk diberikan balasan. Balasan di hari akhirat dia dua aja. Balasan imma syurga ataupun neraka. Dan bukan kita yang pilih. Atas dunia ni tuan-tuan sekalian, kita yang decide nak ke nilai ke, ataupun kita yang decide nak pergi semayang surah Raudah ke, nak pergi masjid Bukit Mahkota. Kita yang pilih nak pergi situ ke sini. Itu dunia. Di hari akhirat manusia sudah tidak ada kuasa untuk membuat pilihan. Ini yang Allah sebut Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kita yang decide tuan-tuan masuk sini, pilih nak duduk depan ke, nak duduk belakang ke, nak duduk sebelah tu ke, nak masuk sebelah ni. Siapa yang decide? Kita yang decide. Kan kita yang decide. Abang yang jaga pintu dia boleh sebut ada kosong lagi. Tapi kita yang decide nak duduk sah depan ke, nak duduk sah tengah ke, sah belakang. Di hari akhirat bukan kerja kita lah. Semua kita bergerak dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kata nak pilih nak duduk sini, pilih nak duduk sini, tak ada. Kita bergerak dengan aturan daripada Allah Ta'ala. Almarhum Tuan Aziz dia sebut,
dalam menguraikan Maliki Yaumiddin. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala memiliki kekuasaan mutlak di hari kiamat, sehingga manusia ditarik kuasanya, nak duduk bangun pun dia tak boleh nak buat keputusan. Ya, kita ni boleh buat keputusan kan, nak duduk, nak berdiri kan, nak di mana, siapa yang decide? Kita yang decide kan. Kita boleh buat keputusan. Di hari akhirat nak decide nak duduk, no, kita tak. Bukan macam tengok, oh panas kita cari tempat teduh, dia tak ada. Bukan begitu keadaan. Pergerakan kita semuanya mengikut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu situasi yang kita akan hadapi di hari akhirat nanti. Dan tuan-tuan sekalian, perkara yang kita lalui atas muka dunia ini, percakapan kita, tindak tanduk kita, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada sebesar-besarnya, ada nilai dosa dan pahala. Dan kalau ianya berbentuk pahala, mudah-mudahan di hari akhirat laluannya ke syurga. Kalau ianya berbentuk dosa, maka laluannya adalah ke neraka. Wal-iyazu billah. Sama-sama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada azab api neraka. Dan bila sebut pula tentang neraka, kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan memandang remeh kepada perkara-perkara yang bersifat dosa, hatta dosa yang kecil, apatah lagi dosa yang besar. Cuma yang jadi masalah kepada masyarakat kita hari ini ialah usahakan dia nak ambil berat tentang dosa kecil, dosa besar pun dia tak kisah juga. Itu satu cabaran. Usahakan nak menginsafi dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar pun manusia tak peduli, tak kisah, bahkan seronok dengan perbuatan dosa. Dan ini yang terkandung dalam khutbah yang kita akan kongsikan nanti. Kenapa manusia jadi seronok sangat buat dosa? Kenapa seronok sangat manusia buat dosa? Apakah manusia tidak takut kepada siksaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawapannya memang sebahagiannya dia tak takut. Sebab apa? Sebab dia tak nampak apa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara itu di hari akhirat. Yang keduanya ialah kerana terpengaruh dengan syaitan, bisikan syaitan. Masa sihat ni lah mu nak buat begini-begini, mu tak ambil peluang ni, bila lagi kamu nak ada peluang begini-begini. Nasihat daripada syaitan. Satu lagi yang disebut dalam kitab Penawar Hati, kan, dia sebut antaranya ialah kerana manusia ini salah faham tentang keampunan Allah, sehingga dia melihat Allah itu yang sifatnya maha pengampun. Dia bukan lihat pada sudut pemurahnya Allah, tetapi dia lihat pada sudut tak apa kita buat dosa pun sebab Allah kan maha pengampun. Dia jadi duk faham kau tu pula, dan dia duk faham ke situ kan, buat ni pun tak takut dosa, Allah kan maha pengampun. Dia duk pegang Allah maha pengampun, menjadikan dia rasa tak takut, tak bimbang, tak bersalah buat dosa. Sebab apa? Sebab Allah kan maha pengampun. Maknanya dia melihat sifat Allah Ta'ala itu sebagai pengampun, macam lesen untuk dia buat dosa. Kenapa? Allah kan maha pengampun. Nanti kita taubatlah, Allah maha pengampun. Jadi manusia memahami secara silap tentang Allah sebagai yang maha pengampun, sehingga dia melihat itu sebagai ruang untuk dia terus menerus melakukan dosa. Kita jawab senangnya, kita kata memang Allah maha pengampun, boleh beri jaminan kepada Allah ampun. Itu dia. Memang Allah maha pengampun, tapi kita boleh beri jaminan ke tidak bila kita minta ampun Allah beri pengampunan kepada kita. Itu bukan bidang kuasa kita. Kita bimbang takut Allah Ta'ala tak ampun. Kenapa?
Allah melihat kita minta ampun tanpa ada keikhlasan. Ya syarat Allah Ta'ala nak terima apa yang kita buat mesti ikhlas. Dan tiba-tiba Allah Ta'ala tengok mu ni tidak ikhlas, mu ni main-main, aku nak ampun macam mana kalau Allah Ta'ala tak ampun? Yang keduanya, kita ada jaminan ke tidak kita ada masa untuk kita minta ampun dengan Allah. Ya, kita kata tak apalah, nanti malam aku taubatlah minta ampun. Kita boleh garanti ke malam nanti kita masih ada. Kadang kita duk rasa memang ada lagi, tengok tubuh sihat molek kadang mati ni dia tak mesti sakit kan. Kita pun tengok banyak kadang kes-kes kematian, tidak kata dia nak kena sakit terlantar sebulan 2 bulan baru mati. Paling banyak kadang kes kematian aksiden. Waliyazubillah, ya, minta berlindung, minta jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara paling mudah aksiden. Aksiden pula melibatkan kalau satu kenderaan tu 5-6 orang. Itu yang kita baca 5 sekeluarga meninggal. Kalau kira sihat-sihat belakang. Tapi itulah qadar Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan sekalian, kita ambil contoh daripada apa yang Nabi sebut. Walaupun kisah ini berkait dengan seekor anak kucing, dan anak kucing ini disebutkan anak kucing ini kerana anak kucing inilah yang biasa, kalau bahasa Kelantan, bergelewak. Bahasa binatang yang sentiasa berdekatan dengan manusia. Kan dalam banyak-banyak haiwan apa suka mari berkawan dengan kita? Kucing kan? Kucing, sebab tu kecenderungan untuk kita buat jahat kepada kucing itu tinggi. Kenapa tak sebut fi namiratin, buat jahat pada rimau? Rimau tak ada kita buat jahat. Dia dulu pau kita kan. Kenapa tidak sebut kita kata apa lagi, binatang-binatang yang lain? Tapi Nabi sebut anjing, jawab dia kerana anjing pula. Nabi sebut kucing kerana kucing ini binatang yang sangat suka berada berdekatan dengan kita. Ini kucing. Kadang kita letak sejadah nak semayang, dia mari dulu duduk atas sejadah. Ini kucing. Kalau kucing yang memang dibela, begitulah dia punya keadaan dia. Apatah lagi kucing yang ada kita baru dia duduk tunggu nak makan, dia standby di atas kursi. Tu kucing. Jadi oleh kerana kucing ni dia antara haiwan yang very close, sangat rapat dengan manusia, maka kecenderungan untuk manusia berdosa dengan sebab kucing itu tinggi. Contoh tadilah, kadang saya lihat ada dalam satu berita, dia kata dia ni hobi dia bela ular. Kemudian dia jadikan makanan kepada ularnya itu adalah anak kucing. Kita pun geleng kepala apa benda. Dia buat tajuk situ hobi bodoh ke apa gitulah dia kata. Makna awak nak bela ular tu awak punya, tapi dengan menjadikan binatang yang bukan sebagai makanan kan. Maknanya kita kata dia anak-anak kucing, dia cari anak kucing, dia bagi sebagai makanan. Jadi panggil tak cerdik lah kan. Baik. Jadi kita lihat dalam hadis yang kita kongsikan ini, walaupun kita kata seekor anak kucing, tapi bila dia menzalimi anak kucing ini, walaupun anak kucing, walaupun seekor anak kucing, menyebabkan dia disiksa di dalam api neraka. Apatah lagi kalau berbuat zalim kepada manusia, maka lebih-lebih lagi lah akan dihisab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut kalaulah berlaku zalim terhadap kucing boleh mengakibatkan seseorang memasuki pintu api neraka, maka cuba bayangkan betapa besarnya dosa
kalau penyiksaan itu dilakukan kepada manusia, yang manusia ni pula disifatkan oleh Allah ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Dan berlaku kita kata menzalimi manusia, antaranya ialah kes-kes yang buang bayi. Itu masih ada lagi, masih banyak lagi kes-kes buang bayi yang dibuang, kata yang dibuang dalam lubang tandas, dia masukkan dalam tandas, dia flush. Ada kes berlaku baby tersangkut di celah-celah dia punya lubang tandas. Ada yang campak di tempat sampah, ada yang dia ada sedikit nilai kemanusiaan, dia tak buang begitu, dia letak dekat surau. Dia kira orang surau ni orang baik-baik, dia tinggal begitu dekat surau kan. Mudah-mudahan ada yang ambil kan. Jadi itu salah juga, sama je, cuma kalau ni dia kira terus bersalah kerana apa? Buat melakukan kita kata membunuh nyawa yang tidak bersalah. Kemudian kita lihat kes-kes penderaan yang melibatkan manusia, ada juga kan, dikurung, disiksa dan seumpamanya. Jadi bila kezaliman terhadap binatang pun mengakibatkan manusia dihumban ke dalam neraka, apatah lagi bila kezaliman dilakukan terhadap manusia yang sebaik-baik ciptaan Allah, maka lagi-lagilah akan disiksa oleh Allah. Rasanya terlalu besar siksaan yang akan dikenakan oleh Allah sebagai balasan kepada perbuatan mereka yang tidak berperi kemanusiaan itu. Allah mengharamkan berlaku zalim terhadap dirinya, maka ia tidak akan menyiksa hambanya tanpa kesalahan. Ia juga mengharamkan berlaku zalim ke atas sesama manusia, maka janganlah berlaku zalim terhadap orang lain. Ini antara peringatan penting daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai kesimpulan ringkas, bagaimana hadis ini mengajar kita kesilapan kita, dosa kita terhadap binatang yang masih kecil, yang dilihat semacam tak ada nilai yang besar pun boleh mengakibatkan disiksa dalam api neraka, apatah lagi kalau melibatkan dosa-dosa yang lebih besar. Takutlah kita kepada azab api neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Haji Ustaz